أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas menkurniakan nikmat dan kesihatan dan lepas daripada bala-bala bencana, setengah daripada bala yang sedang berlaku di tempat kita ni, iaitu bala banjir, air poh. Lalu kok petani tadi air tu naik sampai ke atas siling. Sampai kereta menara nak pergi kok apa nak hadap kosong kelar, nak hadap pergi kok jalan tu tak boleh pergi. Duk susung sampai ke atas bandar. Sampai ke bandar. Tengok nak naik. Tu dia. Lalu kok ni pun tak boleh pergi. Lalu kok tani naik kok siling lekat di air. Doi. Seleh habis rumah. Atas siling, atas getak tu air tak naik. Atas getak tinggi lubuk. Jadi kok bawah tu banyak kesalahan. Banyak kesalahan rumah-rumah orang hak susah-susah kereta-kereta letak batas kek-moh letak batas duk nanak nasi kok tu. Tu gaduh-gaduh panggil gapo beranak ke atas batas pula. Susah apabila panggil puji Tuhan mari, dia panggil kadang-kadang mari lek wale. Khabar-khabar air penuh dah naik tomah. Naik ke atas batas siapa ke atas batas ni pun ada, atas batas taning pun ada, siapa kau le bandar. Gelai kau dak pe biksi tu gelai. Pe biksi dak pe apa? Tu apa? Rung-rem Park View. Kau tu kawasan benda tu selai. Tinggal timbul batas sikit-sikit. Sehingga siapa capai pak pi merah tu naik air tadi. Tu dah klik tadi kliknya mutu, wenyak aku selat ju. Del pah juga. Air tengok pasir naik. Pak itu alhamdulillah air tak hafal. Ya sebelah sana batas. Sebelah sana batas sile. Di siapa aku toye, siapa aku kokpo, siapa aku nu, siapa air. Naik atas sile ni air tengok lagi dah. Tengok siapa tu panggil tu sungai. Sungai kok nocik tu gelek. Pak kita ni kemungkinan lagu ni lah. Insya-Allah selamat. Lepas tu panggil lepas pada ni dengar berita kata nak bagi angin pula, nak ribut pula. Tu pakak-pakak ingat pakak-pakak ceroh. Pakak-pakak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakak-pakak hidup agama. Lah ni yang panggil tanah-tanah kemat banyak. Nak kemat li kok tu mari waktu li kok ni mari kok ni. Lepas pada Covid mari kok ni pula. Lepas li Covid kena boh pula. Tak ada nak li. Tu dia. Tapi kok mana pun ingat kata hikmat tu ada. Kadang-kadang dia uji sini, dia uji sini. Dia susah betul ni, dia seni betul ni. Nak wi kita khabar, nak wi kita sedar dah terhadap kata Allah lah. Gapo-gapo berlaku ni dia panggil mentadbirkan Allah, kehendak Allah. Allah tahu sedia kala, kehendak Tuhan sedia kala.
nak lari tak apa. Panggil daripada qada qadar tu. Tapi lik kita ni apabila senang kita bersyukur, apabila susah kita kena sabar. Sabar sama tara. Susah bukan susah semua, ya ada temu masa senang. Senang bukan duk senang semua, dia kena ada temu masa susah. Kata-kata dalam pepatah Arab. Pepatah Arab kata dawamul hal minal muhal. Dawamul hal panggil apa? Berkekalnya di atas satu keadaan. Kita hidup di atas dunia ni minal muhal, setengah daripada perkara yang mustahil. Maknanya tak boleh jadilah. Kalau kita lah sihat ni lah. Sihat ni ada tempoh dia, ada masa dia. Sihat satu masa dia sakit dia, sakit. Dia mari sakit habis masa sakit sihat semula. Habis masa sihat dia sakit. Hidup pun ada tempoh. Hidup kita ada masa, ada permasa, bukan hidup selama-lamanya. Hidup kita ada masa dia. Habis masa hidup dia mati. Dia habis masa mati hidup semula pun pada masa. Tu dia. Yang pentingnya hati kita jangan tinggal agama. Apa-apa bergantung kepada Allah, bergantung kepada agama, serta ada usaha ikhtiar. Ya, usaha di segi perubatan, usaha di segi di segi persiapan, usaha di segi beringat, jangan berjatuh dalam diri kita ke mudarat. Begitu jugalah hak panggil apa, hak pakai nakak anamai semua tu masuk dalam usaha dari segi peringatan dalam bab kesihatan. Padahal panggil segi i'tiqad panggil apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak sakit bisa tu bahaya berlaku. Hak tu panggil usaha ikhtiar saja. Kemudian setelah begitu, sama-sama kita niat i'tikaf. Dalam masjid ni sama-sama kita niat i'tikaf. Saja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Sama-sama kita niat mengaji, sama-sama kita niat belajar kerana nak menunaikan kewajipan kita, kerana nak wilpah panggil apa? Kewajipan kita dunia dan juga di akhirat. Jaya mengaji ni, ilmu ni perlu, hidup dunia pun perlu pada ilmu. Kehidupan akhirat pun perlu pada pengetahuan, perlu pada ilmu supaya kita di dunia kita kenal Tuhan, akhirat kita boleh kenal Tuhan. Alhamdulillah malam ni masuk kepada tajuk masih di pada masyar. Jadi salah satu ujian ni tertib susun ni hak Tuhan buat sengaja Tuhan, kehendak Tuhan nak kena azab di atas puak-puak kafir, puak-puak hak derhaka kepada Allah, pakat pergi cari nabi. Pakat pergi cari nabi, salah satu azab dia. Setelah duk menunggu-nunggu saja beribu-ribu tahun, tak ada keputusan apa-apa. Tak ada keputusan masuk syurga ke, tak ada keputusan masuk neraka ke. Lalu tu puak hak duk tunggu di pada masyarakat, mari satu fikrah, satu pemikiran, kata kita hidup dunia dulu ni ada nabi, ada rasul, ada pemimpin kita. Lepas pada tu dia biar susah pergi cari pemimpin. Sebab kita dunia, dia susah pergi cari pemimpin, cari ketua kita orang. Tu dia susah pergi cari TMA, dia susah pergi cari tok DP, dia susah pergi cari anggota. Cari tu cari ni. Jadi pemimpin tu panggil tempat pergantung, tempat pergantung hati kita secara zahir. Di akhirat pun puak-puak di pada masa ni dia pergi cari pemimpin. Pemimpin iaitu nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Mula-mula pakak berderu pergi cari pakai masa 1000 tahun pergi cari tu ada. Ni minggu lepas dia cari tu ada mengaku akik tanya dua-dua tak muh cara, tak muh kira bercara. Tak ada kata nafsi diriku lah, sebab aku dulu pada zahir pun ada salah dengan Tuhan. Pada zahir bukan hakikat. Sebab Nabi Rasul ni segi i'tikad tak ada buat siap. Dia orang maksum. Tapi di segi zahir tu panggil sengaja Tuhan nak menjadikan penuh tak atas muka bumi ni ada cucu tak ada, sengaja Tuhan buat menjadi asbab tu ada tu makan buah kayu khuldi. Lalu tu Tuhan buat turun ke atas dunia untuk memenuhkan atas muka bumi anak cucu dia. Lepas cari tak ada, tak sanggup, pergi cari Nabi Nuh. Lepas tu cari Nabi Nuh. Cerita lepas dah Nabi Nuh dulu. Cerita di atas perahu tu. 40 pasangan di atas perahu. Lepas pada tu menatai setiap jenis tu, setiap jenis menatai ada pasangan dia, ada pasangan sepasang lembu, ada sepasang kambing, ada sepasang ular, ada sepasang tu dia setiap benda siapa syaitan pun tupai naik juga di atas perahu Nabi Nuh. Setelah buah besar, setelah banjir besar. Apa syaitan kena tupai Nabi kat di masa tu. Masa susah ujian, banjir, sekerak langit.
Tak ada lagi banjir, tak ada lagi boh. Boh lah ni tak apa tahu tu. Tak apa tahu. Bagi lipoh batah. Poh besar boleh lipoh batah. Lipoh batah siling tu poh besar. Poh batah siling. Sebab lah ni umur-umur tepi batah tu pakat tupai atas batah. Tak pasal ke umur atas batah, pakat menanok atas batah, air itik lembu kubah kat atas batah ni. Lewat situ makan situ. Tu dia biar susah mari. Tu dia. Zaman Nabi Nuh, air buah besar pada tu lagi tinggi lagi. Sekerat lagi. Tak pernah berlaku lagi. Akhir zaman berlaku buah pula ni 40 hari hujan tak berhenti ni. Tak berhenti 40 hari iaitu di saat orang panggil apa selepas berlaku kiamat. Lepas berlaku kiamat belum Tuhan nak ubah jadi bumi. Bumi dunia jadi bumi pada masa ni waktu hujan. Waktu hujan jadi bumi sama rata semua basuh tempat mana najis, basuh tempat mana kotoran maksiat semua. 40 hari 40 malam tak berhenti-berhenti hujan. Lepas pada hujan berhenti itu baru Tuhan tukar bumi pada masa. Lepas tu tumbuh jasad kita tumbuh di kubur masing-masing. Tumbuh cakung sebuah pulak tumbuh. Tumbuh podi saja, podi cokai, cakung, cokoh, cokai tak kena pula. Cokai tu ikut lain, cokoh. Podi tumbuh, cokoh di atas kubur masing-masing. Lepas pada tu, lama pula. Dah lepas pada tu lama pula. Dah Tuhan berkecek pula. Lepas pada Tuhan suruh Ainal muluk, di mana raja-raja tak ada siapa dia nyau, tak ada siapa dia jawab. Nah, lepas pada tu lah Tuhan hidup 4 orang malaikat dulu mula-mula. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Hidup 4 orang malaikat ni bukan dengan tiup pesuna sangkala dah. Hidup Tuhan kuasa hidup selalu dah. Hidup dengan tak ada asbab sunat. Jadi hak lain lagi pula Nabi kita seorang lagi. Nabi kita ni hidup dia belum pada sunat sangkala lagi. Nabi kita pakik belum pada tu lagi. Tuhan menghidupkan roh dan jasad, body dan roh dia hidup. Lepas pada itulah baru Tuhan perintah malaikat Israfil tiup sunah sangkala kali yang kedua. Roh dalam sunah tu tubik cari body masing-masing masuk serah masuk kelik hidup sunah. Tu hidup kali yang kedua, hidup yang berkekalan, hidup yang tak mati selama-lamanya. Lepas pada cari Nabi Nuh, dan Nabi Nuh mengaku. Cerita Nabi Nuh lepas dah lebih kurang. Nabi Nuh mengaku kata dia pun tak sanggup pada hari ni dia tak sanggup. Iaitu hari ni Tuhan marah, Tuhan murih, tak pernah marah sebelum pada ni. Tak panggil apa? Haluh pala-pala lah. Tu dia tak berani nak cengok. Ya menunduk belakang nabi-nabi rasul-rasul tak berani nak cengok kepala, tak berani nak merayu, tak berani nak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Sebab Nabi Nuh dia kata dulu pun dia pernah berdoa ke apa, pernah berdoa mampu mati umat dia tak turut dia. Tuhan musnahkan, Tuhan timur, Tuhan makbul doa dia hingga sampai umat tu mati habis. Tinggal kuat atas perahu saja tak mati. Hak lain tu mati. Siapa anak dia sendiri, siapa apa anak dia tak silap nama Kan'am. Lepas pada tu bini dia sendiri mati. Bini Nabi Nuh sendiri panggil ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah sekali dengan puak kami ni. Nabi Nuh panggil suruh naik suruh tapau. Tapi anak hak lagi tak si naik. Bini hak lagi tak si naik, jam mati dalam air tu. Dapat mata Nabi Nuh lah mati. Lepas pada tu Nabi Nuh susah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Allah banyak kata, hak tu bukit anakmu. Hak tak turutmu tu bukit anakmu. Tu dia hak neraka padamu bukit anakmu yang sebenar. Zahir saja yang nampak anakmu, hakikatnya bukan anakmu. Sebab ya di segi kita hidup dia pun lagu tu juga. Kalau ikhtilafuddin bersalah agama lain-lain dia tak ada hubungnya di segi harta, tak ada hubungnya dah. Tak ada panggil tak ada sakut, makan sakut tak boleh makan sakut. Jadi anak kita jadi murtad, mak pak jadi murtad, anak Islam panggil semua tu tak ada sakut paut dalam bab sakut. Cuma panggil ada sakut paut dalam bab kehormatan je. Hormat dalam bab hormat. Hormat mugum panggil anak masuk Islam, mak dia orang kafir, anak tu hormat sekadar tamnem mak. Di segi agama tak ada hubungnya. Lepas pada Nuh mengaku Nabi Nuh perala kepada Nabi Ibrahim. Pergi cari Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim hebat dulu, dia ulul azmi. Nabi Nuh pun ulul azmi. Masuklah nabi yang banyak ujian dan banyak sabar terhadap ujian.
Lepas pada tu makan masa tak ada 1000 tahun nak jumpa, tak ada mengaku. Nak jumpa Nabi Nuh pula makan masa 1000 tahun. Lepas pada jumpa Nabi Nuh mengaku. Dia sebut kesalahan dia masing-masing, kesalahan di segi zahir ni. Di segi zahir, di segi sesat dia duk umat dia mati. Lepas pada tu pergi cari Nabi Ibrahim. Pakat pergi cari dari pula fak pada masa tu, fak neraka kepada Allah. Fak seni tak cari dah, fak seni duk bawah bayangnya panggil apa? Bayangnya Arsyur Rahman. Duk bawah bayangnya arah. Dia Nabi pula pergi cari. Tu dia Nabi kenal umat dia semua ni, Nabi kenal. Nabi pula pergi cari umat dia, Nabi pula boleh syafaat pada umatnya. Jadi hak susah ni kena dicari. Duk cari sama tara nak jumpa Nabi Ibrahim makan masa 1000 tahun pula. Bawa jumpa Nabi Ibrahim tak sanggup juga. Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berhala ke atas Nabi Musa. Nabi Ibrahim tak sanggup. Dia kata dulu pun dia pun hari ni tak sanggup dah, tak sanggup nafsi. Dulu dia kata dia pun biasa bohong dia tu, biasa bohong di segi zahir. Setelah satu peristiwa dah berlaku Fak Namrud sekali dengan tentera rakyat bala dia di Kelo, Nabi Ibrahim tak pergi. Lepas pada tu wak kapak pula duduk takir tak kung Fak Namrud. Takir hak halu takir habis hak halu disakut kepala di tak kung hak besar. Disakut di telinga hak tak kung hak besar. Tu dia. Lepas tu kelik duk dia. Lepas pada tu Fak Namrud kelik iling kepala habis siapa dia buat Tuhan kita. Tu habis. Yak menetai. Yak panggil terbalik hancur habis tak kung hak halu tinggal ada tak kung besar. Tak kung besar tu telinga putus dah sebelah. Tinggal ada sebelah dia sakut kapak pula. Tu pakak tanya. Dia jumpa satu orang tua. Satu orang tua hak tak boleh pergi Kelo. Kita tanya orang tua tu, orang tua ayat tu dia kata ada nampak seorang budak ya tu. Nampak seorang budak wak kapak ya tu. Duduk taki. Dengar kata nama wahainya tu. Dengar kata hak duk taki tu nama wahai. Yuqalu lahu Ibrahim dalam Quran kata. Yuqalu lahu. Jadi orang duk panggil baginya bagi seorang budak tu Ibrahim. Nama Ibrahim. Puak ni dia pergi Nabi Ibrahim. Dia igak Nabi Ibrahim. Siapa dia buat Nabi Ibrahim? Dia tak panggil Nabi lagi lah. Siapa dia buat wahai? Nabi Ibrahim kata, itulah tanya hak besar. Kapak duk dia. Tanya hak besar ya tu. Tu hak besar tu ya tu cakap tu ya tu. Apa ya tu panggil apa? Yang mengamuk takih pihak lalu tak kong tu. Tu dia. Nabi Ibrahim tak panggil apa? Nabi Ibrahim dia kata dia jawab waktu tanya dia jawab sebagaimana dalam Quran. Dan Nabi Ibrahim jawab kata inni saqim. Aku ni sakit. Aku nak buat kena kata aku sakit. Dia kecek pada Tauriah panggil dua makna. Sakit ni ada dua, sakit zahir, sakit hati. Nabi Ibrahim urat dengan sakit tu sakit hati. Sakit hati. Puak ni duk sembah lain pada Tuhan. Tuhan ada tak sembah lagi, dia sembah tak kong, dia sembah tu sembah ni. Yang mengamuk dia takir pihak dia lalu. Tinggal ada hak besar sekor. Sakut kapak situ. Pai dia kata hak besar wah lalu. Tu dia. Tu dia. Lepas pada tu Nabi Ibrahim dia kata aku sakit, aku nak buat ini, aku sakit, ini sakit. Lepas pada tu Nabi Ibrahim kata begini. Tanya hak besar tu. Tanya hak besar tu dia tunjuk kuning. Hak besar tu dia lah, dia Nabi. Tu dia. Dia suruh kita tanya fasalu. Tu dia. Tanyalah tak ingat ayat. Nabi Ibrahim kata tanyalah, puakmu tanya tok pun hak besar tu. In kanu yang tipu. Jika adalah panggil apa? Mereka itu panggil boleh kecek. Tanya hak tu tanya besar. Anak puak ni paling tengok nak kecek nak tok pun. Tu dia. Murak Nabi Ibrahim besar tu dia. Tu dia. Kabiruhum hadha. Dia kata bal fa'alahum kabiruhum hadha. Bal fa'alahum kabiruhum hadha. Bukan memperbuat akan mereka itu baik panggil binasa semua hancur lepuh ni. Kabiruhum hadha. Dia kata hak besar lah. Hak besar hak ni ya tu. Hak besar hak ni. Hak besar hak ni cari dia report tu kok dia. Tunjuk kok dia. Jadi pada zahir Nabi Ibrahim bohong kan.
Dia buat, dia kata tak kau buat. Sebenarnya dia mengaku kata dia buat, tapi fuak dia tak ada pitah. Jari duk rekod tengok dia dah ni. Bal kabiruhum hadza dia kata. Bahkan adalah yang besar mereka itu rekod jari tunjuk kat dia. Sebab dia ni tamnai besar, tamnai nabi, tamnai rasul. Akal lagi kata. Jadi puak tu tak ada hambat. Jadi halah hujah. Lepas pada kalah hujah dengan budak, nak buat lagu mana? Fikir-fikir nak bakar. Nak bakar Nabi Ibrahim. Pakak apa? Pakak kerah rakyat, panggil nemruk kerah, panggil rakyat dia waktu bit kayu api, tambah ada besar bukit. Lepas pada cuh dulu. Pelik juga, orang tak dulu baru cuh. Ya cuh dulu baru nak lepas. Panas lu kalau puak tu cidik ya tak Nabi Ibrahim tengah lu baru tu api. Baru cuh tak nak lepas dah, cuh dulu baru sipai nak lepas. Baru nak lepas panas. Wak manjani waktu be. Wak manjani waktu be, mari sore tarik tak pergi. Last sekali panggil pok yang mari tarik. Pok yang tarik beda syau masuk dalam api, gelem. Ibrahim menaya nak masuk dalam api, Jibril turun daripada langit, wak dengan haparan dengan wak kayu sambut dengan tempat duduk siap. Nabi Ibrahim masuk dalam api sejuk. Sejuk daripada air lagi, daripada api hujan lagi. Lepas pada sejuk, tu dia. Panggil Tuhan ucap kepada api, wahai api, ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Hala adalah kamu selamat dan bardan sejuk dan selamat di atas Nabi Ibrahim. Lepas pada tu api tu jadi sedap. Sejuk sedap. Sejuk hawa-hawa sejuk gitu. Sejuk spot air, bukan sejuk spot air batu dah. Nabi Ibrahim duduk dia tu, pok kapi, pok namrud tu kat dia. Sedap tu api. Tu dia masuk dengan panggil dengan makannya, dengan minumnya, dengan tempat duduk sedap. Sedap pada duduk luar pada api. Lepas pada tu lah setengah-setengah, lepas pada tu dia fikir puak dia mati bakar. Ada oleh api ni sedap. Kemudian Nabi Ibrahim yang mengaku salah diri dia di segi zahir. Lepas pada tu dia perala Nabi Ibrahim perala kepada Nabi Musa. Wak pada masyarakat tu pergi cari pada Nabi Musa pula. Pakak berderet pergi cari Nabi Musa. Wahai Musa, engkaulah panggil apa? Nabi lagi rasul. Pakak duk pujuk, pakak duk daya Nabi Musa, suruh minta syafaat. Engkaulah Nabi lagi rasul. Hidup Nabi Musa ni beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun. Tak ingat apa ratus, 300 ke 400 tahun tak ingat. Umur Nabi Musa ni, umur panjang. Lepas pada Firaun mati itu Nabi Musa ada hidup lagi. Nabi Musa ada hidup sampai zaman Bal'am bin Ibn Ba'urah, Nabi Musa pun ada hidup lagi. Bal'am mati pun Nabi Musa tak mati lagi. Nabi Musa dia mengaku juga tak wani nak sanggup kata nafsi diriku mu aku. Mu aku tak wani nak buat merayu, tak wani kata Tuhan hari ni tak pernah marah. Hari ni marah sungguh. Mungkin sungguh ya panggil apa? Ya qahar, wahai Tuhan mempunyai kekerasan. Mana Tuhan kata gitu-gitulah. Dia kata hukum neraka. Dia Tuhan kata syurga ke syurga lah. Tuhan mempunyai sifat ya qahar, sifat kekerasan. Nabi Musa tak wani nak tengok kepala, tak wani nak buat perayuan. Sebab Nabi Musa pun mengaku kata ya dulu pun pernah buat salah. Besok tumbuk orang mati tu. Ya bisa Nabi Musa ni, ya bisa tanya ya bisa. Ya tapah orang ni mati. Tanya ya bisa, tapah toke masuk Firaun. Ya tapah toke masuk Firaun, lepas pada tu dia kena hambak, kena lari pergi di negeri Madian, negeri Nabi Syuaib. Hak nak jadi tok tua dia. Lepas pada tu lah boleh menikah dengan anak Nabi Syuaib namanya Safurah bini dia. Boleh anak ya dengan belanja panggil 8 tahun bela kambing. Mas kahwin dia, belanja dia, bela kambingnya. Tak ada ratus-ratus ribu, 70 ribu sekolah zaman kita ada bela kambing 8 tahun sebagai belanja mas kahwin. Lepas pada tu lah Nabi Musa pergi dakwah Firaun. Ajak dengan Nabi Musa. Dakwah Firaun mula. Firaun tu dekat-dekat nak masuk dah. Nak masuk agama Nabi Musa. Nak bertuhan kepada Allah. Tapi panggil apa penasihat dia. Wazir dia, menteri dia tu hasuk Firaun, kocok Firaun. Hingga sampai Firaun tak balik. Hambak Nabi Musa nak bunuh pula. Hingga sampai Firaun tu tetap di atas kekufuran. Lepas tu pakai hambak Nabi Musa.
dengan serta dengan pengikut-pengikut dia lari di laut Kalzum, laut merah, Khalidan. Lepas pada tu Nabi Musa lari kepit. Lek sana tentera Firaun beratus-ratus ribu. Lek di sini air laut luah, laut Kalzum. Lepas tu lah Tuhan perintah pada Nabi Musa pukul dengan tukar, air tu pecah jadi 12 jalan. Pas pada pecah 12 jalan, Nabi Musa dengan puak dia lari turun dalam laut, biar berdebu laut. Pecah jadi sepuluh air laut, sepuluh air batu kerak tu. Patah laut jadi debu. Turun kat laut. Lepas pada Nabi Musa sampai tengah dah, dekat nak sampai tepi laut di sana ada puak askar Nabi Musa, itu askar Firaun. Kuda Firaun tak segi. Kuda Firaun tak segi, katak tak segi. Takut kuda nak turun dalam laut, kuda tak situ turun, kuda Firaun. Satu ketika Tuhan perintah pada Jibril. Wahai Jibril, buat kuda tino. Jibril pun buat rupa kuda tino comel, suara sedap. Hidup layar kepada kuda Firaun. Duk tunjuk golek punggung tu kat ni. Kuda jantan tak ada duk. Hambak kuda tino turun dalam laut. Lepas pada turun dalam laut, molek fok Firaun pun. Kuda Firaun turun, habis rakyat dia. Askar dia tentera pakat turun habis. Bawa molek sampai tengah laut, habis dah lah. Tentera fok Nabi Musa naik panggil apa atas tebing laut di sana. Fok tentera Firaun tengah-tengah tengah laut. Lepas pada itu takdir tu air laut tu jadi lemak semula. Gerung likuk habis. Fok Nabi itu fok Firaun sekali dengan tentera mati dalam laut. Tapi Firaun tu dia mati tapi podi dia tak hancur. Sampai lah ni piramid Firaun. Duk di Mesir Firaun. Podi dia tak hancur. Sebab dekat dia bumi tak timur jasad Firaun, bumi tak timur. Nak tanya tak boleh, nak taruh tak boleh mayat dia bumi tak timur, jadi jasad dia tak hancur sampai lah ni. Duk jadi piramid Firaun. Salah satu daripada Muradud Luk. Tubik dalam surat Muradud Luk, piramid Firaun. Di Mesir ada piramid Firaun. Tu pak segi rendah tak boleh main dengan orang rendah bekai. Rendah pak segi. Petak pak segi. Tu dia. Lepas pada Firaun mati, jasad dia tak hancur, bumi tak timur, tapi Firaun dia mucat. Dekat nak mati dia mucat. Dia mengaku dia bertuhan kepada Nabi Musa. Tu dia amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia mucat, tapi mucat dia tu mucat dekat Malikul Maut nak tarik nyawa. Dia panggil masa gharah-gharah. Masa tu tutup itu taubat. Tak timur. Dia mucat masa tu. Masa dekat panggil malaikat ke apa? Malaikat Israel, Malikul Maut mari nak tarik nyawa. Dia mucat situ, tapi mucat semasa tu tak timur. Mati dalam kubur kat dia. Kemudian Nabi Musa, dia kata, hari ni aku tak boleh buat keputusan apa-apa. Aku tak berani nak minta apa-apa. Inilah munggi cari, lepas Nabi Musa, pergi cari Nabi Isa pula. Makin masa 1000 tahun duk berderet cari Nabi Musa, nak bertemu Nabi Isa pula. 1000 tahun makin masa. Jumpa dengan Nabi Isa. Jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa tak sanggup juga. Ia bukan tugas dia minta syafaat. Orang pembuka syafaat ni iaitu Nabi kita seorang. Boleh buat perayuan, boleh memohon kepada Allah untuk buat putusan orang pada masyarakat. Letak neraca, letak kelu untuk timbang amalan ni, Nabi kita lah orang nak minta. Nabi Isa ni tak ambuh juga. Tak ambuh. Sebab apa tak ambuh? Sebab dia kata sebab dia tu akak naik ke langit. Tapi puak hadap puja dia tu ramai jadi Kristian. Dia rasa bersalah jugalah. Umat dia banyak jadi Kristian. Dia tak ada usia, dia tak ada besar. Suruh puja Nabi Isa. Sebenarnya hak duk mai kangking tu bukan Nabi Isa. Panggil puak ke apa? Puak Yahudi hak nak bunuh dia. Tuhan gambaran serupa dengan Nabi Isa. Gambaran tu serupa, rupa serupa. Puak dah kepung nak bunuh Nabi Isa. Di saat Nabi Isa tak tahu nak lari mana, atas satu bangun ni, malaikat bawa naik Nabi Isa naik ke langit. Umur semasa tu 33. Umur Nabi Isa. Lepas pada tu Tahawi capak dalam hati Fok nak bunuh Nabi Isa tu, Fok Yahudi. Sampai tu zaman dulu perang dunia yang pertama ni, Fok Yahudi yang Kristian apa Jerman dengan Biar dulu. Jerman dengan Rusia.
Perang dunia pertama. Perang Jerman dengan Rusia. Tu dia. Jadi fok agama Yahudi dengan agama Kristian. Dia biasa perang besar dulu. Belum pada nak baik supaya pengadilan ni baik lah. Dia boleh jadi kursi kuasa dia Yahudi Kristian. Dulu ya perang fok Yahudi Kristian. Sebab itu semasa perang Yahudi Kristian Islam naik di zaman Turki dulu. Zaman kerajaan Al-Utsmaniyah. Lepas pada Kristian dengan Yahudi bersatu, Islam jatuh mulai. Islam akan naik akan datang pula. Zaman Imam Mahdi pula. Timur Mahdi. Lepas pada tu Nabi Isa setelah dia dapat nak kena bunuh dia kaum dia, saya akak naik ke langit. Tapi kesal orang puja silat tu. Duduk pihak kata hak mai kangking tu Nabi Isa. Sebab rupa supa. Orang supa panggil semai. Dia bunuh hak tu, dia buat pak dahat. Lah ni pakai duk puja. Pakai duk puja tu Prak Yesus tu Nabi Isa. Lepas pada tu tujuan dia puja ni nak withai apa dosa dia. Nak withai apa dosa. Dia buat salah silap, dosa besar, dosa berzina, habis tu dia tak akut. Buat dosa berzina tak akut gibuk. Anak zina tu dia ambil jadi tentera pula. Dia perwira besar panggil hatta untuk jadi tentera, hatta untuk jadi askar for Yahudi. Lepas pada tu Nabi Isa dia rasa bersalah sebab umat dia ni banyak silap faham. Duk faham kata hak mai kangking tu dia dah. Sebenarnya dia ni terangkat naik ke langit. Terangkat naik ke langit. Jadi sebab menyebabkan dia terangkat naik ke langit, banyak umat dia ni sesak. Sesak punca dia. Sesak tu punca dia. Dia rasa bersalah dengan Tuhan. Nah, dia kata hari ni aku tak pernah bersalah dari segi zahir lah. Sebenarnya Nabi Rasul ni tak salah. Dia maksum. Tuhan pelihara daripada maksiat dan neraka kepada Allah. Tapi Nabi ni berasa bersalah juga. Dia rasa bersalah. Dan sebab itu Nabi dia taubat. Nabi Rasul dia taubat. Dia taubat apa ni? Tu dia. Dia rasa bersalah. Kadang-kadang orang lebih ni dia berasa bersalah. Bersalah dia bukan salah di segi maksiat. Bersalah dia di segi lalai. Lalai tu yang hukum salah dah. Hari ni kita biasa berzikir. Ada satu hari kita tak boleh zikir. Rasa salah ini weh. Nah, hari ni kita boleh baca, nak hari dia boleh baca Quran sejuk sehari, tapi satu hari kita tak boleh baca Quran. Bukan kita buat salah tak boleh baca Quran. Muka sunat ya. Tapi kita rasa bersalah dengan Tuhan. Hari ni kat mana ni ada silap apa ni, tak boleh baca Quran hari ni. Tu panggil ni sebuah taubat. Orang molek dah, orang khawas, dia taubat tu taubatan minal ghaflah. Dia taubat daripada kelalaian dia. Bukan taubat daripada dosa. Nisbah kita orang awal ni, orang biasa ni, taubat kita taubat daripada dosa. Kita taubat, kita istighfar ni, kita minta ampun daripada dosa. Nisbah orang hak molek dah, sebab Nabi Rasul dia molek dah. Kadang-kadang orang hak molek ni dia taubat juga. Taubat daripada kelalaian. Galik. Hari ni tak biasa kecek, tak biasa buah banyak. Hari ni lagi lajak oi. Astagfirullahalazim, lajak kecek banyak oi. Lajak kecek hak biasa duk kecek 5 minit, dia lajak sampai 20 minit. Lajak galik. Galik. Apabila galik tu istighfar, astagfirullahalazim. Istighfar pada galik dia, bukan istighfar daripada dosa. Tu panggil taubat daripada orang yang molek dah, taubat dia sebab lalai. Taubat kita orang duk gelomok dengan maksiat ni, taubat kita sebab dosa. Sebab dosa. Kemudian Nabi Isa tak panggil mengaku kata dia pun tak boleh tolong ini. Tu dia, walaupun dia ni lebih, dia bawah pada Nabi kita ni, Nabi Isa lebih. Darjat ulul azmi, darjat panggil kelebihan Nabi Rasul ni, Nabi kita nombor 1, Nabi Isa nombor 2, Nabi Musa nombor 3, Nabi Ibrahim nombor 4, Nabi Nuh nombor 5. Tertib ulul azmi. Darjat dia. Lepas pada tu Nabi mana? Tertib kehebatan, tertib kelebihan. Panggil Nabi hak lagi Rasul, Nabi Rasul hak lain pada Nabi 5 orang tadi. Lepas pada Nabi lagi Rasul, Nabi saja hak tak jadi Rasul. Lepas pada Nabi saja hak tak jadi Rasul, siapa dia lebih? Pak malaikat. Pak malaikat ni bawah pada Nabi darjat dia. Sebab keimanan malaikat dia sama. Dia tak naik tak turun. Nabi ni kau naik iman dia. Nabi lagi Rasul. Lepas pada keimanan malaikat, puak mana hak lebih? Hak Tuhan akui lebih, iaitu sahabat hak Tuhan aku radhiyallahu anhum. Sahabat 10 dulu, sahabat 10. Al-mubasysyarati bil jannah. Sahabat hak Nabi memberi berita gembira. Ketemu ni ahli syurga, ni ahli syurga, nama ni tengok ahli syurga, tengok nama ni 10 orang Nabi bayar. Sahabat lebih daripada sahabat lain.
Lepas pada sahabat 10, sahabat hak ramai-ramai, hak lain. Hak dapat radhiyallahu anhum 124,000 sahabat. Lepas pada tu barulah buat anak murid sahabat. Apa yang qurun tabi'in, anak murid sahabat. Lepas pada tu barulah kau belakang kau ulama kau belakang. Kau ulama kau kerja agama sama belakang. Ya kau panggil kau kurang kehebatan dia. Kehebatan di segi darjat keimanan dia kau kurang. Sampai coh Imam Mahdi mula. Bawa sunnah Nabi mula. Lepas pada Imam Mahdi timbul Nabi Isa mula. Baru Islam tu kuat teknik. Lah ni Islam dak kalmah. Moga Nabi boyak gitu dah. Tertib kehebatan dia kau kurang. Walaupun kita usaha cumanya mempertahan. Kita usaha ni mempertahan tak sewi kau teruk. Tapi berlaku lah. Dia jadi kau teruk. Supaya kita fikir zaman kita dulu. Zaman kita tak teruk mana maksiat. Bawa mari zaman anak kau teruk. Baru kita tengok zaman cucu kau teruk. Lepas tu orang kerja agama ni untuk mempertahan, untuk tepih tak sewi itu sangat ya. Tapi ya kau pergi waktu mata dah, kau pergi. Kau jadi pecah hingga sampai ti Imam Mahdi. Hingga sampai timur Imam Mahdi. Tu dia kita usaha juga, kita usaha buka tadika, usaha buka usaha di segi buat masjid kau banyak usaha tu usaha hak kebaikan tu usaha lah. Tapi di segi zaman tu, di segi masa tu kau kurang. Kau usaha kadang-kadang kau haju. Kau usaha kau pecah. Kita nak kau usaha wisata kau pecah. Tu panggil nak buat tak boleh. Sekadar kita puasa mastata'tum. Tu dia sekadar kita puasa. Kita puasa nyak ni buat nyak ni. Kita puasa nyak ni kita buat nyak ni sekadar kemampuan kita. Kita nak boleh niat molek belaka. Tapi anak kita semua kita nak berjaya belaka ya. Tapi ada hak jaya, ada tak jaya. Tapi kita duk tangguh tepih, duk tangguh usaha ikhtiar. Dengan sebab masa ni ia akan berubah. Kau teruk dah masa. Lepas pada Nabi Isa peralo, pakak pergi cari Nabi kita. Berderek cari Nabi kita. Lepas pada pergi cari Nabi kita, maka Nabi Muhammad pun sangguplah dan jaminlah. Nabi kita selalu ummati selalu. Umatku lalulah tak apa senang hati Nabi jamin lalu. Lepas tu Nabi sujud lalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai 40 hari sujud. Sujud tu sedap lazat sampai 40 hari Nabi sujud. Tak bangun. Sujud tak bangun. Kita jangan sujud sampai 40 hari. Kamu tak bangun tu jadi kot lain. Tak bangun sujud semalam tak bangun kok ano ni tok ni tak bangun ni sujud. Dapat sujud supaya Nabi tak boleh kekuatan kita. Kadang-kadang sujud sejadah pun nak luruh, nak cabut putih mata. Sujud jadah hak malam maaf. Tu Nabi sujud 40 hari, lepas tu Nabi bangkit pada sujud puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi puji tu. Lepas pada Nabi puji tu, Tuhan pun buka untuk merayu kepada Nabi kita, untuk Nabi kita minta. Nabi kita pun minta, tak ada minta lain. Minta nak cepat mahkamah keadilan, cepat mahkamah keputusan, ahli neraka pun neraka lah, ahli syurga pun syurga. Dia panggil asy-syafa'atul uzma. Nabi lah pun buka syafaat untuk boleh tolong umat. Untuk panggil apa, lepas pada Nabi buka, barulah Nabi-Nabi orang itu boleh tolong umat dia masing-masing. Lepas pada tu ulama boleh tolong anak murid dia. Lepas pada tu banyak lagi lah hak dapat syafaat orang mati syahid dan sebagainya. Hak boleh syafaat. Selepas daripada Nabi kita pembuka syafaat orang pertama, asy-syafa'atul kubra. Iaitu panggil apa? Dalam kitab kata faslul qada. Nabi kita pembuka faslul qada, panggil mahkamah panggil keputusan di pada mahsyar. Iaitu lepas pada tu Tuhan perintah pada malaikat buat kelu untuk timbang, orang neraca, mizan untuk timbang, untuk hisab, untuk timbang, untuk baca. Dan untuk menerima buku catatan. Lepas pada Nabi kita buka syafaat. Setelah begitu, Nabi kita sanggup, Nabi kita jamin, Nabi kita dia pergilah ia Nabi Muhammad satu tempat yang ia munajat padanya pada satu tempat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sujud kepada satu tempat di bawah arasy, maka minta izin daripada Tuhan. Lepas pada tu kama dia sujud ia Nabi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu Nabi puji ke Tuhan. Lepas pada tu sampai tu nak minta pun kena puji dulu. Bahasa istilah kata pau dulu.
nak minta apa-apa dengan mak, dengan pak, dengan anak, puji dulu, pang dulu. Puji dulu. Panggil maksudnya sebut kebaikan dia. Sebut jaksa dia dulu, sebut jaksa, sebut kebaikan, baru kita minta. Sebut jaksa, sebut kebaikan dulu. Kemudian lepas pada tu Nabi pun cara minta ke Tuhan lagu tu, Nabi puji Tuhan dulu. Nabi puji Tuhan dulu, Nabi sebut kebaikan Tuhan dulu, baru Nabi buat merayu dan baru Nabi minta. Kemudian selepas pada tu disuruh akan dia akan Nabi Muhammad. Tuhan perintah pada Nabi Muhammad dengan angkat kepala Nabi Muhammad. Lepas pada Nabi sujud, Nabi puji Tuhan, lepas pada tu Tuhan suruh akik kepala Nabi dan dibenarkan syafaah, panggil syafaah maknanya panggil apa, menolong. Boleh tolong umat. Syafaah makna dalam takrif dia iradatul khair lil ghaib. Tu syafaat. Syafaat ni apa bahasa kita? Tolong. Syafaat tu tolong. Oh, mujur dia mau tolong. Tu bahasa Arab kata syafaat. Mujur dia mau tolong. Kawan susah, mujur dia mau tolong. Mujur dia mau tolong tu namanya syafaat. Nabi kita dia tolong. Tolong daripada Nabi tu syafaat. Syafaat daripada Nabi. Dan menolong apa sekehendaknya, sekehendak Nabi. Ikut Nabi tu, buka bebas kepada Nabi kita. Nak tolong apa orang, nak lepas pada seksa apa orang, nak masuk syurga apa orang. Nak tarik hak mana, panggil hak kena seksa jadi lepas pada seksa. Hak berat neraca kejahatan, Nabi letak kai subai dia, Tuhan tak merih lah. Ikut Nabi. Tuhan buka luah kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad pun menolong pada menyelesaikan hukum di atas mereka itu apa? Makhluk. Mereka itu makhluk. Mereka itu makhluk di pada masyarakat. Termakhluk di situ masuk jin dan manusia. Syaitan. Tapi syaitan ni tak boleh tolong apa. Syaitan mati lah kafir dah. Ya seteru dah. Siapa al Quran sebut teru dah. Hak Nabi boleh tolong umat Nabi. Hak Nabi kenal kata umat dia termasuk jin, manusia. Hak jadi umat Nabi ni. Syaitan tak ada umat Nabi. Ni syaitan tak ada. Inilah yang dinamakan dia akan panggil apa? Inilah yang dinamakan dia akan asy-syafaah. Maknanya akan menolong apa sekehendak Nabi ni. Nabi boleh tolong ikut dia kehendak ni. Tuhan buka luah pada Nabi ni, namanya asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar. Pertolongan yang besar. Menolong yang besar atau panggil terjemah dia asy-syafa'atul kubra, maknanya pertolongan yang besar. Pertolongan hak besar tak ada. Dapat pertolongan Nabi di padang mahsyar. Tu dia. Kemudian kita nak dapat syafaat Nabi, nak dapat pertolongan daripada Nabi, iaitu kita kena menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita selawat, banyak kita menghidupkan sunnah Nabi. Salah satu kita hidup sunnah Nabi ni, salah satu kita menghidupkan agama dah. Ada satu hadis Abdullah bin Ad-Dailami, Ibn Ad-Dailami. Abdullah ibn Ad-Dailami dia kata Zahabuddin, hilang agama ni. Tu dia. Zahabuddin, hilang agama sebab apa? Punca hilang agama pertama sekali dia kata tarkus sunnati, iaitu meninggalkan sunnah-sunnah. Kalau sebab kita menghidupkan sunnah daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur pula ni. Sunnah harian sejak kita bangun tidur sampai kita tidur pula, kita duduk dalam sunnah Nabi. Bangun tidur baca doa, nak makan baca doa, masuk jambai ikut sunnah Nabi, tubik jambai sunnah Nabi, masuk sejid sunnah Nabi, tubik sejid sunnah Nabi, nak pergi kedai sunnah Nabi, nak pergi nak pun sunnah Nabi, nak menikah kahwin pun sunnah Nabi, nak pergi ziarah orang sakit pun sunnah Nabi. Sunnah Nabi habis. Kalau kehidupan sejak di bangun tidur sampai kita tidur pula duduk dalam sunnah Nabi. Tu makna kata kita hidup agama Islam. Zahabuddin tarkus sunnah, dia kata. Setengah daripada hilang agama ni, kita tinggal sunnah-sunnah Nabi. Tak ada siapa dia nak hidup sunnah Nabi. Dengan siapa nak baca doa sejid pun tak ingat. Ubik sejid pun tak ada nak baca doa. Nak makan nasi makan dulu baru tu ingat nak baca bismillah. Lupa. Tu. Makan dulu kenyap lupa bismillah. Dakwa baru teringat atau nak baca bismillah. Tu. Sunnah Nabi cara makan, sunnah Nabi cara tidur, sunnah Nabi cara bini.
Sunnah Nabi masuk sejid, tubik sejid, sunnah Nabi pak pakai habis. Ikut sunnah Nabi habis jadi agama hidup. Sunnah Nabi dalam bab baca Quran, sunnah Nabi dalam bab sembahyang, sunnah Nabi dalam bab puasa, sunnah Nabi dalam bab haji, semua sunnah Nabi habis. Tu dia. Yang panggil salah satu seorang itu menghidupkan agama. Kemudian dan setengah daripada perkara-perkara yang pelik apa berlaku di pada masyarakat, ada perkara pelik dia kata. Dan ajib, ajib tu pelik lah. Ajib tu bahasa Arab juga, bahasa Arab. Pelik tu bahasa Melayu. Tak beza mana, tak tekah mana bahasa Sia. Bahasa Melayu kata pelik. Bahasa Sia dia punya suara dalam pelik. Sikit ya beza. Pelik. Punya suara dalam. Bahasa Melayu kata pelik weh, bahasa Sia kata pelik. Pelik tu pelik dah. Bahasa Arab kata ajib. Ada perkara yang ajib, ada perkara yang pelik berlaku di pada masyarakat. Gapo? Hak ulama goyak. Perkara hak pelik, hak nak berlaku di pada masyarakat. Tu dia. Iaitu ialah kanak-kanak yang muslimin, kanak-kanak bagi orang Islam. Di pada masyarakat ni ada budak. Ada budak. Ramai di pada masyarakat tu ada budak yang mati sebelum balik. Budak-budak hak mati sebelum daripada balik. Sebelum balik ni makna sebelum sampai umur 15, sebelum dapat mimpi keluar mandi, sebelum kalau hak betina kok sebelum berdatang darah haid. Dibenarkan bagi mereka itu kanak-kanak yang belum balik ni bahawa beri minum mereka itu akan ibu bapa mereka itu pada ketika hasyar itu. Ketika duk hipung daripada masyarakat tu. Tuhan izin budak-budak hak mati haluh ni pergi cari mak pak dia wak sekali dengan air. Air Kuala Kausar. Wak segelas cari dengan sejuk, dengan peluh gelas tu. Gelas tu peluh sejuk. Tu. Pergi cari mak pak dia. Maka menyelit-nyelit mereka itu selit lah. Budak selit ke orang tua ni. Supaya kita pergi Pak Jo lah. Dan budak ada sesak je selit. Kok orang tua. Dia tengah-tengah orang. Kerana mencari ibu bapa mereka itu supaya nak beri minum akan mereka itu ibu bapa kerana sangat dahaga itu. Pada masa ni panas. Panas sangat dahaga. Sebab itu. Ya. Lama mana nak bertemu mengikut amalan. Mengikut amalan masing-masing. Tu dia mengikut amalan masing-masing. Kadang-kadang tak temu pada. Tak temu dia jalan lain-lain. Tu dia jalan lain-lain. Anak duk cari tani, mak pak duk nipu, duk musim ikut tani ya tak jumpa, mak pak duk nipu. Di anak tu peluang pergi ikut dekat dengan jalan syurga, mak pak tu duk peluang masuk dekat dengan jalan neraka. Jalan lain-lain tak jumpa. Tapi anak tu usaha cari mak pak dia. Anak hak mati halu tu ada kelebihan di situ. Cari mak pak dia nak boleh minum. Tu dia. Tapi hak tak ada anak mati halu pun boleh minum. Tu dia orang baik, orang molek ni boleh minum. Boleh minum 2 kali. Boleh minum satu semasa di pada masyar. Kaya minum jumpa pada kausar Nabi di pada masyar. Yang kedua ada mengatakan ulama pada kausar ni ada 2. Di pada masyar lepas tu duk cedek belum masuk syurga so. Tu. Lepas pada berjaya lakah titik sirat, lepas titik sirat tu boleh minum sekali pula. Sebab titik sirat tu jauh. 5,000 tahun. Kata ulama 7,000 tahun. Jalan jauh ni lapar, dah go. Kita jalan putar ni baku lapar dah go. Tu bukan 1,000 tahun, sejak tak dapat. Dah go lapar. Ada berjalan 4-5,000 tahun, dah cedek pula air Kuala Kausar untuk minum pula. Hadiah untuk nak masuk syurga. Boleh minum air Kuala Kausar 2 kali. Dan sebuah orang masuk syurga. Tapi dan sebuah orang tak dapat masuk syurga. Dan dengan sebab ia ada kesalahan, kesilapan dia tak dapat diampunkan. Masuk neraka sama tara, dia boleh minum sekali. Air Kuala Kausar di pada masyarakat. Minum tu tak dahaga selama-lama. Walaupun dia masuk neraka, dia tak dahaga. Di segi dahaga tu tak. Di segi kena azab. Di segi sakit pun sakit lah. Pak masuk neraka tu. Tapi di segi dahaga tak lah. Dia dapat minum air Kuala Kausar Nabi. Salah satunya dapat minum air Kuala Kausar Nabi ni panggil baca doa. Hak baca doa ni, baca doa lepas bel lepas qomat. Baca doa lepas bel lepas qomat tu istiqamah tu sama ada kelebihan dia boleh minum air Kuala Kausar Nabi. Di pada masyarakat lepas pada tu lepas panggil apa lepas titik sirat ada sah. Kuala Kausar Nabi boleh minum. Lepas tu boleh mandi pula.
Lepas pada belakang titik sirak boleh minum. Lepas tu boleh mandi. Mandi ni bukan mandi dalam air Kuala Kausar. Mandi dalam Sungai Al-Hayat nama dia. Sungai Al-Hayat. Lepas pada mandi tu, barulah bertukar rupa kita. Bertukar body kita nak masuk syurga ni. Body kita besar Nabi ada. Tinggi sama tinggi Nabi ada. Kemagi ada. Tunai puluh hasta, lepas 7 hasta. Janguk seperti Nabi Yusuf. Suara sedap seperti Nabi Daud. Akhlak perangai seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup seekor balik, barulah layak untuk masuk syurga. Di pintu syurga tu pula, malaikat Ridwan duk lambai level. Duk lambai level for masuk syurga ni, lambai level. Tu dia. Duk lambai level, selamat. Salimna. Lepas tu duk cedih hadiah level. Hadiah ke apa? Mula-mula masuk syurga ni dapat hadiah. Satunya hadiah pakaian. Cuk. Sebab kita nak masuk dalam program, nak masuk di tempat molat-molat, tempat ambil-ambil cuk ya, ada cuk ya. Nak pakai cuk ke apa tak boleh lah. Nak masuk tempat sambut teh raja, pakai cuk sambut raja. Nak masuk teh sambut puak je pakai cuk sambut puak. Nak pakai sambut teh majlis naik ampur pakai cuk beg naik ampur royak. Jadi ada cuk dia masuk syurga, ada cuk untuk masuk syurga. Ada cedengnya pakaian, lepas tu buah-buah. Mula-mula ni panggil torak dengan buah-buah. Lepas pada tu kenderaan. Kenderaan hak jatuh dapat hadiah panggil apa? Kuda. Kuda. Hak tina ni dapat hadiah kenderaan unta. Boleh naik unta? Dicari siapa? Mula masuk syurga ni dicari siapa? Mula masuk syurga ni sebab orang tina dicari Siti Fatimah. Pakai Siti Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang jatuh semua ni mula-mula syurga tak kira umat siapa. Mula-mula pergi cari Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW. Mula pergi cari situ. Pergi jumpa orang Nabi, pergi jumpa orang besar, jumpa orang hebat. Hak tina pergi jumpa Siti Fatimah, hak jatuh semua ni sejak umat Nabi dulu pergi cari Nabi kita Muhammad SAW. Lepas pada tu lah boleh tahu kita duduk bilik mana, nombor berapa. Baru boleh tahu bilik dari banyak mana milik kita, bumi syurga luas mana, pak kayu banyak mana, buah kayu nyokno, istana banyak mana. Lepas pada tu dapat hadiah cicing, gelar, mongkut, mahkota, dapat hadiah semasa lepas pada program, lepas pada majlis jumpa dengan Nabi kita. Habis itu lah ni. Kemudian cerita akan datang iaitu perkara setengah daripada perkara-perkara yang pelak kita sama situ. InsyaAllah akan datang. Kelebihan orang menikah, kelebihan orang dapat zuriat, dapat anak, dapat cucu. Hak panggil walaupun kita mengasuh, kita hajar dia, walaupun dia goreng tubik, dia panggil dia apa tak ada tubik ke dunia mati dia perut dulu, tapi di pada masa terbakit untuk sana, untuk boleh tolong syafaat makpak dia. Yang penting kita ada email, jaga email mula, jaga amalan wis pernah, boleh jumpa semula. Bukan daripada masa boleh jumpa ni. Ada dalam alam barzah, kita boleh jumpa dalam kubur kita. Dan sebuah orang molek boleh jumpa dalam kubur. Mati tu sabit tu dia mau tanya, tu laki bini tanya sekali, nah keluarga dia tanya sekali. Kalau molek mati dalam email, mati dalam amal kebaikan, dalam kubur tu boleh jumpa. Jumpa berbentuk rupa roh. Kalau di pada masyarakat ni bentuk body dengan roh. Kubur ni roh saja boleh jumpa, roh sama roh. Alam barzakh kena sebuah orang molek ni, 7 tala langit. Boleh pergi, boleh ronda, boleh tong tiap. Boleh tong tiap dah dalam kubur 7 tala langit. Bukan dalam syurga boleh masuk dah. Dalam syurga tu boleh masuk dah. Boleh masuk ronda apa ni. Masuk pusing, masuk duk tengok. Pusing boleh dah. Ronda, tong tiap makan angin, masuk makan angin. Tapi nak rasa tu tak boleh lagi. Sebab orang boleh rasa nikmat syurga orang pertama ni Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh masuk syurga orang pertama. Lepas tu ni sebuah umat Nabi juga boleh masuk syurga orang pertama. Orang pertama. Kemudian sekat tu dulu untuk malam ni yang baik daripada Allah, kurangnya dan kelemahan sama-sama kita mohon maaf dan pakat panggil memohon kepada Allah, pakat istighfar kepada Allah, semoga lepas daripada bala ni. Bala nak turun panggil bala angin, lepas pada buah ni bala angin. Lah ni kita panggil mengalami boleh rasa ni bala buah. Bukan kita orang butak dak lah, orang petani kita nak puk pandai ni pun pada petani umur dekat-dekat sungai ada gelas habis lembu khubah buat pi batah kereta mutu duk tah batah, tak tahu batah pun selai tadi, batah silai pun nak selai tadi, ai duk lek nak lipuh batah silai dengan siapa kereta naro nak gi
lepas ada getak lubuk seler. Masa saya tulis balik sana tak seler, batas ni lelek ni seler sebelah. Link sana tak sebelah lagi tadi. Link ni seler dia. Kereta tak lagi dah. Kereta jadi masalah tak tadi, nak YouTube, nak pusing klik tak boleh. Muka dia tengah-tengah duduk dalam siapa di bandar. Kena bunuh klik, maknanya kereta ni kena bunuh klik. Bunuh klik YouTube klik mulai. Tak boleh masuk. Dia bandar tani tak boleh. Nak pergi kok tok jong kok tak boleh. Air duduk dah, air naik. Tu dia panggil balok tempat demo. Tu. Lepas pada ni tak tahu balok apa pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.